أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita telah diberikan kesihatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama dalam slot Kelantan Berhikayat yang dibawakan kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Dan alhamdulillah kerana kita semua pada minggu ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengurangkan kadar merebaknya COVID-19 dan sekarang ni Kelantan kita kira berada pada satu tahap yang baik di mana kes-kes baru satu hari berbanding dengan keadaan sebelum daripada ni. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan keadaan ini akan terus bertambah baik dan akhirnya Allah Taala mengangkat wabak ini daripada kita semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada sesi kita yang lepas kita telah pun memasuki pada bahagian yang ketujuh di mana kisah-kisah yang dicatatkan dalam riwayat Kelantan oleh As'ad Syukri Haji Muda. Pada bahagian-bahagian yang telah kita baca sebelum ni, bahagian keempat, kelima dan keenam ialah berkenaan dengan keadaan Long Yunus yang berhadapan dengan peperangan yang berlaku di kota Kubang Labu, di mana beliau telah melarikan diri kerana tidak mahu terlibat dalam peperangan tersebut dan akhirnya menumpang di kota Jelasin, rumah yang dimiliki oleh Mandumis. Dalam banyak riwayat yang disebut berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang tercatat pada manuskrip yang lain, sebenarnya Mandumis ini ialah sepupu kepada Long Yunus. Tapi dalam kebanyakan catatan sejarah tidak menyatakan demikian. Selepas berlindung di rumah Mandumis, kita dapati bahawa pada bahagian kelima buku ini menceritakan bahawa kedatangan Long Ghaffar, putera daripada Reman yang telah membunuh Tuan Sulong, telah menyebabkan Long Yunus menyangka bahawa beliau juga akan dibunuh oleh Long Ghaffar. Baik, itulah Long Yunus telah mengambil langkah untuk berundur dan bersembunyi di satu tempat yang dipanggil Hutang Kegarung yang terletak di Tumpak sekarang ni. Di Tumpak sekarang ni, Hutang Kegarung. Dan selepas daripada itu, barulah Long Yunus dapat tahu melalui selidikan yang dibuat oleh Mandumis bahawa Long Ghaffar bukan bermaksud untuk menyerang beliau dan beliau telah dipanggil oleh Long Ghaffar untuk bertemu. Dan hasil daripada pertemuan itu, persahabatan lama mereka telah bertaut semula dan akhirnya mereka telah mengambil satu rancangan untuk membolehkan mereka ini pergi ke Terengganu. Dan lawatan mereka ke Terengganu bersama dengan beberapa orang hulu balang dan juga panglima, akhirnya mereka menginap di
Istana Terengganu. Di ketika ini Sultan Terengganu ialah Sultan Mansur ataupun disebut yang di-Pertuan, yang di-Pertuan Terengganu. Ketika itulah tiba-tiba Terengganu didatangi oleh satu kumpulan orang-orang Bugis yang menyamun ataupun melanun di laut, dan orang Bugis itu datang kepada Sultan Terengganu untuk mengajak Sultan Terengganu bersabung ayam. Pilihan yang ada pada Sultan Terengganu sama ada Sultan Terengganu bersabung ayam dengan orang Bugis, kemudian daripada persabungan itu siapa yang kalah akan kehilangan hak-hak mereka. Orang Bugis akan kehilangan harta benda rampasan perang, rampasan dia yang tengah laut yang melanun itu, emas, perak yang ada 7 jong dicagarkan oleh orang Bugis. Adapun Raja Terengganu seolah-olah dicagarkan negerinya. Itulah besarnya cabaran yang dihadapi oleh Terengganu, termasuklah akhirnya sebagai alternatif kalau Sultan Terengganu tidak bersetuju untuk bersabung ayam, orang-orang Bugis itu mengugut untuk merompak di Terengganu. Ini satu ancaman yang telah menyebabkan Sultan Terengganu tidak ada pilihan. Sedangkan Sultan Terengganu baginda tidak mempunyai ayam dan tidak mengamalkan perjudian tersebut. Lalu disebabkan keadaan itulah, maka Long Ghaffar telah menawarkan kepada Sultan Terengganu supaya biar dia sajalah yang akan berlawan bagi pihak Sultan Terengganu dengan ayamnya yang dikenali sebagai siapa ni nama dia, apa? Ayam yang dimiliki oleh Long Ghaffar ini, ayam bakas beracun, bakas beracun kan, ayam bakas beracun yang kita sebut dalam sesi lepas. Maka daripada situlah akhirnya membawa kepada satu pertarungan ataupun pertandingan menyabung ayam yang diadakan di Pantai Batu Buruk, Pantai Batu Buruk Terengganu. Batu Buruk sekarang itulah kan. Baik, kita akan lihat kisah pertarungan ataupun penyambungan ayam ini. Sampailah hari yang ditetapkan, penuhlah putera-putera Bumi Terengganu dan lain-lainnya berhimpun di Pantai Batu Buruk melihat tamasya yang payah berjumpa itu, dan kedua pihak pun hadir. Maka pada hari yang dijanjikan, itu seminggu selepas daripada perjumpaan antara Sultan Terengganu dengan orang Bugis itu. Lepas ada perjumpaan yang terakhir itu, yang telah bersetuju bertanding perlawanan yang diadakan di Batu Buruk, seminggu lepas hari itu mereka pun berhimpunlah habis semua anak-anak Terengganu pergi tengok. Kerana pertandingan menyambung ayam ni bukan biasa-biasa punya. Jadi yang ni kira jarang-jarang berlaku. Maka orang pun ramailah pergi tengok. Maka ketika berada di tempat pertandingan itu, ataupun kita katalah bong itu, maka orang Bugis pun berkata, kedua-dua ayam telah sedia dan akan lepaskan. Maka terlebih dahulu daripada dilepaskan, tetapkanlah pertaruhannya dahulu, supaya buat Bugis sekalian harta benda emas, perak dan jong-jong juga hanya diminta sebuah sahaja kerana kembalinya. Maka orang Bugis tu pun sebelum kita lawan ayam ni, kita tetapkan dulu pertaruhan dia apa dia. Sebelum ni tetap lagi kan. Sekarang ni baru nak tetap kerana sudah bersedia. Kata orang Bugis tu, bagi pihak Bugis, semua jong yang dibawa dengan emas dan perak, semua harta tu, itulah taruhan dia, kecuali sebuah saja. Sebuah ni tujuannya kalau dia kalah, dia nak balik ke Bugis tu dengan perahu yang satu lagi. Ada pun baki yang 6 lagi tu dijadikan cagaran. Lalu berkata Long Ghaffar pula, bagi Terengganu, kalau Allah ambillah setengah dari Terengganu ini, jadikan pertaruhan bertaruh. Jadi Long Ghaffar kata, pihak Terengganu ni kalau Terengganu kalah, separuh negeri Terengganu Bugis punya. Itu lagi dahsyat kan.
lagi dahsyat taruhan dia bertaruh negeri. Orang Bugis tu tak apalah, dia bertaruh harta benda dalam cung dia je, walaupun nilai dia banyak, tapi dalam cung tu je negeri tak hilang. Adapun Long Gafar bertaruh negeri Terengganu, separuh ataupun setengah negeri Terengganu ini dijadikan pertaruhan maknanya dia akan pertaruhkan negeri Terengganu. Ada pun perkataan yang keluar daripada mulut Long Gafar itu, setengah Terengganu taruhannya tidak diketahui oleh Yang Dipertua. Semata niat Long Gafar apabila kalah, ia hendak dilawannya berperang. Long Gafar punya idea macam ni. Separuh negeri dipertaruhkan. Mungkinlah di sebelah utara ke sebelah selatan, wallahualam, kan, tapi separuh. Jadi tujuan dia kenapa? Kerana kalau kalah ayam racun berakas ni, bakas beracun dia ni kalah, sebelah negeri dapat kat Bugis. Adapun sebelah lagi negeri Terengganu tu masih diperintah oleh Sultan Terengganu, dan mereka boleh mengatur tindakan-tindakan untuk menyerang dan mengambil sebelah negeri dia. Kerana orang Bugis tu jauh. Jadi rupa-rupanya plan ini tidak diketahui oleh Sultan Terengganu, bahkan taruhan itu pun Sultan Terengganu tak tahu. Ini memang betul-betul orang yang berlawan ayam saya tahu. Apabila telah berikrar begitu, mulailah mengikat taji dan basuh ayam dan dilepaskan kedua-dua ekor ayam itu. Prepare lah, siap-siap semua ayam, basuh taji, tak asah taji semua. Maka dilepaskan ayam, kedua-dua ekor itu. Maka berjuanglah keduanya dengan dahsyat sehingga muka tiap-tiap seekor itu berlumur darah. Tiba-tiba tersilap langkahan ayam bekas racun. Maka kenalah taji sayapnya lalu patah. Maka kata dia, ketika dua-dua ayam sedang bertarung, habis darah dah, kita kata berlumurkan darah lah muka mereka kerana saling taji menaji. Tiba-tiba bakas racun yang ayam Long Gafar ni tersilap langkah, lalu terkena taji ayam Bugis tu pada sayap dia, lalu patah sayap dia. Demi saja patah sayapnya, terbanglah ia ke atas lengan Long Gafar seolah beritahu kesakitannya. Dia kata dia bila kena je, ayam tu pun lari daripada tempat pertarungan tu, terbang, duduk atas singgah dugi hinggap di lengan Long Gafar, tuan dia ni. Macam nak beritahulah, aku sakit ni kan. Apabila dilihat Long Gafar ayamnya telah rosak, maka memekislah ia cis bakas beracun. Saya berseru, hei bekas beracun, reman keturunan sabungmu, sabungan yang tidak pernah kalah di medan. Tiba-tiba pada kali ini menunjukkan hati budimu di Terengganu. Jika sungguh sejati keturunan ayam sabung reman yang menjelajah legeh Kelantan hingga ke Terengganu, sapukanlah arang ke mukaku, tunjukkanlah untung tuahmu. Jika sungguh untung tuahku berpanjangan, cederakanlah borek Bugis lawanmu itu. Jadi Long Gafar pun bersumpah lah dengan ayam dia. Tengok ayam dia tu macam dia nak kalah dah. Jadi dia berkata, ayam kamu ni keturunan ayam sabung yang hebat-hebat daripada negeri Reman. Takkanlah mari negeri Terengganu ni kamu akan kalah. Sedangkan di Legeh, di Kelantan, di mana-mana kamu dah berjalan rata dah. Sebelum ni dah macam-macam tempat dah kawasan dikuasai oleh Reman tu dengan pertarungan ayam je. Tak payah berperang. Ayam racun, bakas racun ni lah yang kita sebut dalam sesi yang lepas kan. Diberitahu pada kita bahawa ayam Long Gafar ni sudah bertanding di banyak tempat, dan Reman dapat meluahkan negeri dia, jajahan takluk dia melalui pertandingan menyabung ayam ni. Jadi kata dia, kalau kamu kalah, artinya kamu nak mencoteng arang di muka aku, ataupun kamu tunjuk untung tuahmu macam mana. Kalau tuah aku ni berpanjangan, kamu kena kalahkan ayam orang Bugis tu. Begitulah lebih kurang dia punya, kalau kita kata
sumpah dia lah pada ayam tu kan. Jadi kerana apa yang dipertaruhkan oleh Long Ghaffar ni bukan calang-calang. Dahlah bertaruh negeri, bukan negeri dia, negeri orang lain. Demi habis saja seruannya, terjunlah bakas racun itu dari lengannya dan berjuang semula. Macam ayam ni faham apa dia cakap kan. Lepas dia seru macam tu, ayam tu pun terjun dari lengan dia, pergi masuk semula. Dalam asyik palu-paluan dan berpagut-pagutan, tiba-tiba terkenalah taji bekas racun itu ditengkuk Borek Bugis. Oleh sebab taji bekas racun sangat-sangat bisa, menggeleparlah Borek Bugis dengan naik biru seluruh tubuhnya dan dengan serta-merta mati. Jadi keadaan tangan dan lengan dia patah dan ni sayap dia patah. Dia masuk lawan juga. Tengah-tengah lawan lah. Patuk mari taji menaji. Akhirnya tiba-tiba taji bakas racun ni terkena pada leher ayam orang Bugis tu. Maka menggeleparlah ayam tu, lalu jatuh, tokak jadi biru, akhirnya mati. Biru lah, kita panggil biru kan, jadi biru. Apabila mati Borek Bugis, tiadalah lagi kedengaran, malaikat tempik sorok sekalian hulu balang, bagaikan terangkat kota Terengganu. Maka bersorok bertempik, kecoh lah dari Terengganu. Kemenangan yang dipersembahkan peduli yang maha mulia yang diperturunkan 1000 kesukaan kerana terlepas daripada mara bahaya Bugis celaka itu, seraya bertitah menyediakan istiadat menyambut Long Ghaffar dan Long Yunus bagaimana menyambut kedatangan Raja-Raja yang agung. Sultan Terengganu pun sukalah. Apa tak sukanya? Kerana apa? Kerana Terengganu terlepas daripada ancaman bahaya orang Bugis tu. Sebelum ni Sultan pun dah risau dah. Walaupun Sultan tak tahu bahawa Long Ghaffar tu bertaruh negeri Terengganu, tapi Sultan tetap risau. Kerana apa? Kerana dia takut negeri Terengganu tu malu kerana kalah di tangan orang Bugis itu. Maka di situlah kita dapati bahawa usaha Long Ghaffar yang bertarung ayam ni untuk mempertahankan maruah Terengganu akhirnya mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu kerana gembira ini. Maka diarahkan supaya diadakan sambutan secara besar-besaran, dibuatkan istiadat sebagaimana menyambut raja-raja untuk meraihkan kemenangan Long Ghaffar dan Yunus. Jadi kedua-dua putera ni, Long Ghaffar dan Yunus ni pun diberikanlah sambutan istiadat macam raja-raja yang besar kerana Sultan Terengganu itu terlalu gembira dengan apa yang sedang mereka hadapi ketika itu. Tidak berapa lama kemudian itu tersedialah sekaliannya, yakni persiapan-persiapan tadi untuk menyambut. Maka sampailah Long Ghaffar berdua dengan Long Yunus dan lainnya ni panglima-panglima hulu balang dia di pintu kota, mana di pintu istana Terengganu. Pada masa kesampai itulah istiadat menyambut dimulakan dan kedua-dua payung putih dan kuning pun dibuka orang lah. Mana istiadat sungguh ni, adat macam menyambut raja besar-besar. Bila sampai je Long Yunus dengan Long Ghaffar ni, maka disambut dengan payung kuning apa semua sekali. Serta dijemputlah Long Ghaffar di bawah naungan payung putih. Maka engganlah Long Ghaffar menerimanya dan bersabda, "Aku duka cita kerana tidak layak aku bernaung di bawah teduhan payung putih. Memadailah di bawah payung kuning." Rupa-rupanya payung putih dengan payung kuning ada darjat yang beza-beza. Jadi kita sekarang kita faham payung kuning tu ya payung raja-raja kan. Long Ghaffar kata aku layak payung kuning je. Payung putih tu tak layak. Maknanya payung putih tu payung yang lebih tinggi lagi darjat dia, yang pada ketika itu mungkin payung putih tu disediakan kalau raja besar-besar mari. Adapun kaum kerabat dia pakai payung kuning. Bila kali itulah Long Ghaffar kata duka cita aku ni tak boleh berteduh di payung putih. Kerana ada tulah dia, itu ikut kepercayaan orang zaman dulu kan. Maka dia kata payung kuning je lah. Biarlah adikku Long Yunus
kerana dia lah yang layak di bawah teduhan payung putih. Tiba-tiba dia tunjuk supaya Lo Yunus tu yang patut duduk di bawah payung payung kuning. Sedangkan pada ketika itu kedua-dua mereka bukanlah raja. Bukanlah raja. Sebagai kita sedia maklum, Lo Yunus adalah putera kepada Long Sulaiman, ataupun dalam cerita ni sebut Long Nik. Long Nik dan Long Sulaiman tu dikatakan orang yang sama. Daripada keluarga diraja petani. Adapun Long Gafar ialah putera pada Raja Reman. Kalau kira dua-dua putera kan, tapi Long Gafar kata Long Yunus yang layak duduk payung putih, dia payung kuning je. Tambahan pula kemenangan itu adalah dengan sebab tuahnya. Long Gafar kata sebenarnya menang ayah dia sebab tuah Long Yunus, bukan tuah dia. Maka sekalian hula balang pun tidaklah terkata-kata, melainkan menurut sahaja. Berapa pun Long Yunus enggan menerima, akhirnya terpaksa juga menurut. Long Yunus tak mahu, dia pun malu kan dekat Long Gafar. Dalam cerita ni digambarkan Long Gafar ni abang, Long Yunus ni adik. Jadi Long Gafar suruh Long Yunus duduk buat payung kuning, payung putih, dia payung kuning. Long Yunus tak nak. Masing-masing bujah akhirnya ikutlah pesan Long Gafar, itu Long Gafar duduk payung kuning, Long Yunus pun duduk buah payung putih. Apabila sampai ke balai penghadapan yang sedia dinanti oleh Yang di-Pertuan di atas singgasana, maka sampailah masuk dalam istana, sampailah tepat singgasana atas balai penghadapan, ngadaklah. Lalu sujud menyembah Long Gafar berdua serta mencerita keadaan perjuangan ayat tersebut dari awal hingga akhirnya. Maka bertitahlah Yang di-Pertuan. Long Gafar masuk, akak sembuh apa semua, ngadak tuanku, dia pun ceritalah macam mana proses ataupun peristiwa persambungan itu. Memang dahsyat lah kan, tuanku nak tahu macam mana kisah dia. Pasal Rezak dah ada, Terengganu dah menang. Jadi lepas diceritakan semua macam mana kemenangan itu, lalu kata Yang di-Pertuan, sebenarnya ayam itu menang. Setahu ayahanda, tiap-tiap sabungan ayam itu tentulah ada taruhannya. Kalau begitu, sukalah ayahanda hendak mengetahui apakah taruhan di sebelah ananda. Rupa-rupa Sultan belum tahu lagi apa taruhan. Menang dah, confirm dah menang. Sekarang Sultan kata ayahanda tidak tahu apakah taruhan anak anda. Long Gafar pun jawab, ampun tuanku, adapun taruhan itu bagi Pak Bugis ialah jika kalahnya, terserahlah sekalian harta benda dan perahunya. Hanya minta sebuah sahaja dengan bekalan bagi pelayaran kembali. Maknanya semua harta dalam 7 perahu tu, kalau Bugis kalah, semua dapat kat Terengganu. Tapi Bugis nak 1 perahu, bukan harta dalam perahu. Nak perahu untuk balik. Jangan bekalan-bekalan untuk mereka belayar balik ke Bugis. Itu taruhan pihak Bugis. Terengganu pula, bagi pihak Patik, sebelah negeri Terengganu. Patik tahu sebelah negeri Terengganu. Terperanjat Yang di-Pertuan mendengarnya sebelah negeri Terengganu, serta menumbuk dada seraya bersabda, mujurnya menang. Jika kalah, tiada diambilnya setengah negeri Terengganu. Allah, mujur kita menang. Kalau sebelah negeri kita hilang, kata Sultan. Memang Sultan dia tak tahu bahawa Long Gafar telah mempertaruhkan negeri itu. Lalu jawab Long Gafar, perkara itu tidaklah Patik susah hati, kerana berdua saudara dahulu balang telah berikat dan berteguh janji. Kami kalah, mengamuklah Patik sehingga habis jiwa Patik, barulah dapat diambil. Kami sebenarnya dua orang putera Long Gafar dengan Long Yunus ni sudah buat janji setia bersama dengan Hulu Balang dan panglima dia. Kalau ayam dia kalah, dia akan mengamuk. Mengamuk tu maknanya dia akan serang lah orang Bugis tu, sehingga dia boleh ambil semula dari Terengganu ataupun dia mati. Jadi dia dah berpakat dengan Long Yunus rupanya bersama dengan panglima dari Hulu Balang yang ada berapa orang itu? 14 orang kan. Dia datang 16 orang. 2 Hulu Balang, kemudian 12 orang
dua orang panglima, 12 orang hulu bala bersama 2 orang putera tu. Dia kata kita orang dah berjanji dah, berikat dan berjanji setia dah, kalau kalah bekas racun ni, mereka akan mengamuk untuk merampas Pulau Terengganu. Kemudian daripada itu, lalu bertitah Yang di-Pertuan memanggil Bugis seraya bertanya, benarkah sebagaimana yang diceritakan oleh Long Gafar itu? Maka didapati tiada kesalahan. Besarlah hati Yang di-Pertuan Terengganu mendengarnya, seolah-olah jatuh bulan. Kejatuhan bulan lah rasanya. Macam kita kata, bulan jatuh ke riba kan. Pasal kemenangan dia hasil pertarungan tu, kemenangan telah menyebabkan Terengganu dapat harta yang banyak daripada kekalahan orang Bugis itu. Lalu kata bersabdalah Yang di-Pertuan ni, hai Bugis, janganlah kamu menaruh duka cita akan kekalahan ayahmu itu. Maklumlah tiap-tiap peraduan tidak boleh tentukan kalah menang. Oleh itu, pertetapkan hatimu dan bersabarlah atas kehendak. Apakah kehendakmu lagi? Maka Sultan berkata, sabarlah hai orang Bugis, pasal ada dia berlawan. Kalau berlawan mesti satu menang, satu kalah. Dah kalah, sabar je lah kan. Sebab cerita yang disebut oleh Long Gafar tu disahkan oleh Bugis. Begitulah taruhan dia. Bugis bertaruh apa benda, Terengganu bertaruh apa benda. Jadi bila kalah, sabar je lah. Terimalah keadaan tu. Lalu jawab Bugis tu pula, ampun tuanku, tidaklah patut menaruh duka cita. Semuanya begitulah tiap-tiap peraduan. Pada hari ini terserahlah 7 buah perahu dan muatan dalamnya kepada tuanku, dan pada hari ini juga patut mohon kembali. Okey, kami kalah, okeylah. Jadi yang kita bertaruh tu semua harta dalam perahu tu, tuanku ambil lah semuanya. Lalu kata begitu, hari ni kami nak balik semula ke negeri Bugis. Kata Sultan Terengganu pula, baiklah. Dengan dikurniakan seberapa persalinan, begitu juga bekalan kembali dengan secukupnya. Selepas itu keluarlah sekalian Bugis dari balai pengadap, naik perahu menuju ke lautan. Kemana pergi tidak dapat diketahui. Tambah pula kita tidak berkehendak sangat ceritanya. Lalu kata dia, bila Bugis dia pun dah begitu, Sultan Terengganu pun siapkanlah persalinan untuk orang Bugis tu, dan disediakanlah bekalan-bekalan yang secukupnya untuk mereka belayar balik ke negeri Bugis. Berapa lama nak belayar tu, 2 minggu ke 3 minggu baru sampai negeri Bugis. Daripada Terengganu jauh juga tu kan. Jauh juga kerana Bugis ni negeri dia terletak di Makassar ataupun Pulau Sulawesi sekarang tu. Jauh negeri dia tu kan. Jadi nak belayar berapa lama, disediakan secukupnya bekalan. Lalu Bugis tu pun pergilah belayar balik. Kata penulis ni, tak tahulah dia pergi ke mana sampai sebab kita bukan nak fokus pada cerita orang Bugis tu. Adapun segala harta benda dalam perahu Bugis itu pun diangkat orang lah, ditimbun di balai penghadapan. Maka orang pun angkat lah. Emas perak banyak kan. Diangkat 7 buah perahu. Diangkat ke istana dan ditimbungkan di balai penghadapan. Jadi depan raja, ni lah harta apa saja. Maka bersabdalah Yang di-Pertuan kepada Long Gafar dan Yunus. Kata Sultan Mansur, ambillah sekalian harta ini kepada anakku kedua, kerana kemenangan itu dengan susah lelah dan jasa anakku. Jadi kata dia, ambil kamu lah harta ni, pasal kamu susah payah kan. Lalu jawab Long Gafar, ampun tuanku, harap mengampuni persembah patik. Adapun harta benda ini tidaklah menjadi kegunaan bagi patik berdua. Semata-mata itu dengan ikhlas sahaja, kerana tuanku dan negeri Terengganu. Patik tak mahu harta ni. Kerana patik berlawan ni ikhlas nak tolong negeri Terengganu, bukan sebab nak harta. Nak tolong tuanku, nak tolong negeri Terengganu. Patik ni berlawan bukan sebab nakkan kemenangan, bukan sebab nak ke harta benda rampasan semua ni, hasil pertaruhan dah. Tapi kita nak tolong Terengganu saja. Jadi dia jawab gitulah. Maka Yang di-Pertuan tu berkata, ayahanda tersangat duka cita kerana pemberian ayahanda itu anaknya tidak suka menerimanya. Sultan berkata, sedih lah dia kan. Sebab apa? Sebab anaknya berdua tu tidak terima pemberian dia. Padahal kemenangan itu dengan jasa anaknya. Ayahanda sangat-sangat terima kasih. Maka inilah mendatangkan serabut di fikiran ayahanda. Jika demikian berkhabar, benarlah hai anakku, apakah yang dihajati?
Sultan ni pun oleh kerana apa yang dia nak beritahu dia terima, sedangkan Sultan sudah kita kata terhutang budi kepada kedua-dua putera daripada Kelantan dan Reman. Maka dia tanya, sebenarnya hajat nak apa dia? Tanya putera dua orang ni, nak apa dia? Kalau tak nak barang, tak nak apa. Dan percayalah, ya ayahanda meluluskan walaupun apa sekalipun permintaan anda, ayahanda tidak galangkan. Itu lagi hebat kan tawaran dia. Anda cakap nak apa, ayahanda akan bagi semua. Asalkan berkhabar terus terang, demi didengar oleh Long Gafar berdua itu, dititah yang betul begitu, berbukalah mulutnya seraya datang sembuh, berdatang sembuh. Bila tuanku kata, cakap je nak apa. Tuanku better akan bagi semua sekali. Apa saja nak. Tidak ada apa yang akan digalang. Cakap terus terang kata dia. Jadi Long Gafar pun jawab, ampun tuanku. Ada pun hajat yang tersimpan di hati Patik berdua tersangatlah besar. Ada hajat besar rupanya. Tak patut dan tak layak Patik pohonkan. Ni hajat ni terlalu besar sampai tak layak diminta. Akan tapi oleh sebab titah tuanku itu memberi seluas-luas peluang kepada Patik, beranilah Patik sembahkan walaupun dia murkai sekalipun. Kata dia, oleh kerana tuanku dah offer, kita minta lah. Kan? Walaupun tuanku murka, tuanku marah, kita cakap je. Pasal tuanku dah buka peluang tu. Iaitu pula tuanku mengurniakan rakyat 300 orang bersama kami balik ke Kelantan. Jadi dia minta 300 orang ni maknanya minta askar 300 orang untuk dia bawa balik ke Kelantan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kuasa. Apabila didengar oleh yang di-Pertuan sekalian sembah-sembah dan permohonan Long Gafar berdua itu, dengan tidak berfikir panjang bersabdalah tuanku. Tuanku pun dengar, oh itu rupanya. Dia pun jawab, jika itu sahaja permintaan dan permohonan anak dia berdua, tidaklah menjadi pelik. Memang pun petara ayahanda akan hulu balang sebanyak 300 orang itu kepada anda berdua kerana membalas kebaktian. Itu biasa je 300. Okey, kita prepare 300 orang untuk balas balik jasa anak anda berdua ni kepada negeri Terengganu. Alangkah besarnya hati Long Gafar berdua mendengar sabda yang di-Pertuan itu, hingga kemerahan pipinya dengan kesukaan dan keriaan. Jadi gembiralah kedua betul ni pasal Sultan Terengganu sanggup tolong mereka berdua dengan askar-askarnya. Kemudian daripada itu bertitahlah yang di-Pertua menyediakan alat senjata dan menghimpunkan hulu balang pahlawan serta perahu-perahu kenaikan menghantar keduanya. Sultan pun prepare askar dengan hulu balang semua-semua sekali. Para pahlawan mereka siap dengan perahu kelengkapan semua untuk membolehkan Long Gafar dan Long Yunus ni balik semula ke Kelantan diiringi oleh tentera-tentera. Apabila mustaib sekaliannya pada hari dan ketika yang baik, berangkatlah Long Gafar dan Long Yunus serta hulu balang pahlawannya dengan perahu menuju ke Kelantan. Bila semua dah ready semua, maka putera berdua ni dengan segala hulu balang panglima dia dan panglima Terengganu yang 300 orang ni pun bergerak ke Kelantan. Sedang tidak berapa lama sampailah ke Kelantan dan berhenti di rumah Mandomis. Maknanya dia naik daripada laut Kuala Terengganu, belayar dengan perahu sampai ke Kuala Kelantan, masuk ke Sungai Kelantan, mudik ke Kelantan dan pergi ke Kota Jelasin. Tepat hari itu rumah Mandomis. Di situlah Long Gafar menghantar surat kepada ayahandanya meminta 300 orang hulu balang kerana hendak dilanggar Kota Kubang Labu. Jadi dia dah ada 300 orang askar Terengganu. Long Gafar minta lagi 300 orang daripada Reman untuk menjadikan dia 600 orang ni. Mungkin tak termasuk askar-askar atau hulu balang yang menjadi kepunyaan Mandomis. Tapi ni Long Gafar 300 orang, Terengganu bagi 300 orang. Tujuannya kerana nak langgar Kota Kubang Labu. Apabila diterima surat oleh ayahanda, lalu dihantarlah hulu balang sebagai dikehendaki anaknya dan menerima Long Gafar dengan suka hatinya. Jadi Raja Reman pun prepare 300 orang hantar pergi ke Kelantan lah, pergi ke Kota Jelasin. Selama beberapa hari lamanya kemudian daripada kesampaian hulu balang Reman berunding dan bermesyuarat Long Gafar dan Long Yunus. Sekarang askar dah ada 600 orang.
Maka bincanglah buat strategi Long Gafar Lo Yunus. Bertetap harinya, bersiaplah Hulu Barman dan Terengganu bersama 600 orang itu lalu dilanggarnya Kota Kebalabu dan berperanglah kedua pihak itu dengan tidak takut mati. Di dalam perang itu banyaklah hulu balang di antara sebelah menyebelah mati. 600 orang tentera belah Long Gafar Lo Yunus ni menyerang Kota Kebalabu, maka bertumpuklah sehingga banyak yang mati, kata dia. Dan asyik perang itu tiba-tiba datanglah sebutir peluru mengenai Long Gafar, tapi mujur tidak menyebabkan mati. Dengan peluru itu hanyalah pengsan sahaja. Oh, rupanya dah main tembok-tembok dah masa ni kan. Tengah-tengah berperang tu tiba-tiba ada satu peluru kena Long Gafar, menyebabkan Long Gafar ni pengsan, tak mati, cuma pengsan saja. Apabila sedar dia pengsan, berhadaplah pula dia menyerbu masuk ke dalam kota Kubang Labu. Oleh kerana masuk ke tembok ni, jatuh pengsan. Orang pun tak perasan tengah gonggang perang ni kan. Huru-hara perang ni. Sehingga satu masa lepas ada berapa lama dia pengsan, dia sedar balik. Bila sedar balik, dia pun masuk semula dalam kota. Oleh sebab kuat rempuhan Long Gafar Lo Yunus dan paling mula-mula pecahlah Raja Kota Kubang Labu itu. Pecah peranglah Raja Kota Kubang Labu itu. Lalu bercerai-berai membawa diri dan dapatlah Kota Kubang Labu itu. Kalau serangan tu kuat sangat sehingga pecah kota. Maknanya pecah kota mana? Musuh boleh serbu masuk dalam kota. Bila masuk dalam kota artinya Raja Kubang Labu sudah kalah. Sudah kalah. Lalu dia pun lari membawa diri daripada Kota Kubang Labu itu. Satu babak dalam peperangan. Ini peperangan yang berlaku dalam istana ataupun di Kota Kubang Labu. Raja dia pun lari. Apabila telah selesai peperangan itu, masuklah sekaliannya ke dalam Kota Kubang Labu dan menitahkan dihimpunkan sekalian rakyat dan dinasihatkan supaya jangan berpecah. Di sini Lo Yunus memulai pekerjaan melantik Long Gafar menjadi raja. Demi dilihat Long Gafar keadaan demikian, hairanlah ia seraya bertitah. Jadi, kata dia, bila dia berjaya merampah Kota Kubang Labu ni daripada raja yang mentah sebelumnya, maka Long Gafar masuk ke dalam istana bersama dengan Lo Yunus. Dia pun arahkan supaya rakyat semua bertenang, tak payah berpecah belah, relax semua. Lalu Lo Yunus pun nak lantik Long Gafar jadi raja. Rupanya Lo Yunus tu dia nak suruh Long Gafar jadi raja. Lalu Long Gafar pun hairan lah. Lalu dia pun berkata, ketahuilah kekanda akan kehendak-kehendak adinda itu hendak melantik kekanda menjadi raja Kelantan. Jadi kekanda sini Long Gafar, adinda tu Lo Yunus. Maka berbanyaklah kekanda menerima terima kasih di atas kesusahan adinda, tetapi duka cita kekanda kerana adinda telah diketahui banyak-banyak pada masa Terengganu lagi tentang sambutan payung putih dan payung kuning. Mengetahuilah adinda sebab-sebab kekanda enggan duduk di payung kuning itu, payung putih itu. Jadi dia kata sebenarnya dia tak layak jadi raja. Yang patut jadi raja ni ialah Lo Yunus. Kenapa? Dia dah beritahu dah masa di Terengganu hari tu, bila orang nak sambut dengan payung kuning, payung putih dia tak nak. Payung putih tu Lo Yunus, dia payung kuning. Lalu kata Lo Yunus, adinda telah faham. Dia fahamlah maksudnya Long Gafar bermaksud supaya Lo Yunus yang menjadi raja. Ada payung putih itu adalah raja dan kuning itu adalah raja muda atau panglima perang. Jadi kata patutnya kalau payung putih itu ialah payung raja, payung kuning itu ialah payung kepada raja muda ataupun panglima perang dia. Lalu kata Long Gafar pula, apabila adinda telah faham, bagaimanakah kalau begitu gopoh anda hendak melantik kekanda? Padahal kekanda telah berlaku tidak layak bagi kerajaan darjat raja itu hanyalah panglima perang. Jadi Long Gafar kata kekanda tak layak jadi raja, setakat jadi panglima perang okeylah kan. Yang layak jadi raja ni ialah Lo Yunus. Lo Yunus pun bertitah. Sebab pun adinda menjalankan begitu kerana adinda lihat kekanda sangat mengambil usaha dalam hal peperangan dan beberapa kali diserangi berbahaya dan hampir-hampir hilang jiwa. Dia kata sebenarnya adinda ni menghargai. Sebab apa? Sebab Long Gafar telah berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk menguasai peperangan tu sampai hampir-hampir mati. Patut dia telah layak jadi raja katanya. Maka oleh sebab tampak dipandang adinda jasa kekanda dengan
itu dengan suka dan ikhlas adalah hendak melantik kekanda jadi raja. Sebenarnya adinda ni menghargai apa yang kekanda Long Gafar buat dan nak suruh Long Gafar jadi raja. Lalu bersabda pula Long Gafar, sebenarnya begitu, tapi janganlah adinda hairan kerana tentang penak lelah kekanda di dalam masa perang hingga hendak dilantik jadi raja kerana jasa. Kerana pekerjaan yang tersebut memanglah tanggungan Panglima, maka tidaklah kekanda panjangkan perbahasan lagi. Pendeknya, kekanda tidak bersetuju. Yang layak ialah adinda menjadi raja. Jadi, Long Gafar ni memang dia berhelaf, dia tak mahu jadi raja. Dia kata memang kekanda usahakan habis-habisan ni kerana itu kerja Panglima lah, kan, berperang. Jadi untuk jadi raja ni, kekanda tak mahu. Adinda sajalah jadi raja, kata dia. Kemudian daripada itu lalu dilantik Le Yunus menjadi raja Kota Kebun Labu dan Long Gafar menjadi Mangku Bumi, dan Panglima Perang bergelar Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri. Bila diangkatlah Le Yunus, ditabar Le Yunus jadi raja di Kota Kebun Labu, maka Long Gafar tu dilantik sebagai Mangku Bumi. Mangku Bumi itu kira Perdana Menteri lah. Yang Perdana Menteri merangkap Panglima Perang dengan gelaran Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri. Long Gafar tu kira orang yang pertama menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar Kelantan dalam dinasti atau wangsa Long Yunus. Selepas pada peristiwa penguasaan mereka ke atas Kota Kebun Labu. Maka dilantikkan Long Gafar jadi Long Yunus jadi sultan. Maka Long Gafar tu dijadikan Perdana Menteri dengan gelaran Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri, atau disebut Mangku Bumi lah. Mangku Bumi. Di sinilah Le Yunus dan Tengku Seri Maharaja Perdana Menteri berikat janji bersumpah setia. Lama juga Le Yunus bertakhta di Kota Kebun Labu dengan adil. Akan tapi sentiasalah bergerak-gerak di hatinya hendak berbuat sebuah kota yang lain kerana hawa Kota Kebun Labu tiada setuju dengannya. Tambah pula kedudukannya tiada menggemarkan hatinya. Jadi Le Yunus pun jadi raja lah negeri Kelantan itu, berkerajaan di Kota Kebun Labu. Tapi Le Yunus tahu bahawa orang-orang Kota Kebun Labu tu tidak begitu suka dengan dia. Sebab apa? Sebab Kota Kebun Labu tu adalah bekas kota raja sebelumnya yang kalah perang. Mungkin rakyat yang lama tu masih tidak dapat menerima Le Yunus sebagai raja, dan dia pun rasa tak sedap hati duduk kat situ kerana ada, kita kata, ancaman-ancaman lah. Terancam juga rasa dia kalau rakyat dia memberontak dan sebagainya lah. Lalu apa yang dia masukkan sini, Le Yunus tu sudah mula berfikir-fikir untuk cari tempat lain dijadikan pusat pemerintah dia. Lalu diberitahu Tengku Maharaja Perdana Menteri. Apabila bersetuju keduanya mulailah mencari tempat, maka dapatlah sebuah kampung Akbu. Kampung Akbu lalu dibangunkan kota parit dan balai istana. Jadi kata dia, cari-cari ni, maka dapatlah satu kampung yang nama dia Kampung Akbu. Kampung Akbu tu kat mana? Kampung Akbu tu di mana? Jadi sinilah usaha yang dibuat. Jadi Long Gafar itu mencari tempat di manakah yang sesuai untuk dijadikan kita kata dijadikan kota yang baru, tempat ibu negeri yang baru nak pindah mana. Jadi dalam hal ni bila mereka ni nak cari kota baru, tempat baru dinama tempat tu Kota Akbu dalam catatan ataupun tulisan Haji Sa'ad Syukri ni. Sa'ad Syukri Haji Muda ni. Sebenarnya kampung tu dalam sebutan yang betul bukan Akbu, tapi Kampung Cik Bu. Kampung Cik Bu. Di kota Cik Bu ni kota baru sekarang lah. Kota baru sekarang. Kota Cik Bu, zaman dulu dipanggil Kota Cik Bu. Lalu dibangunkan parit dan juga istana. Bila nak buat, pergi cari di seberang sungai. Sekarang ni di seberang sungai belah kita kata belah apa? Belah barat kan? Belah barat. Belah barat tu belah Pasir Pekan sekarang. Sekarang ni nak cari tempat yang baru yang lebih selamat. Dicari seberang belah sini, sebelah timur ni, dan dipilih Kampung Cik Bu ni.
kampung Cikgu untuk dijadikan kota. Kenapa dipilih situ? Kerana situ tempat yang lebih selamat bagi Lo Yunus. Kerana daripada sebelah timur ialah Negeri Terengganu. Negeri Terengganu ada hubungan baik dengan Kelantan, tidak ada masalah. Di sebelah barat terletaknya Negeri Patani yang ketika itu agak hubungan mereka tidak baik. Kenapa? Kerana Negeri Patani dan Negeri Legeh yang di barat itu masing-masing mempunyai hubungan dan juga pengaruh ke atas negeri Kota Kebalabu. Bagi kita sedia maklum sebelah cerita yang disebut tempat lain bahawa dulu Kota Kebalabu ni rajanya ialah memerintah di bawah kekuasaan Raja Legeh. Legeh duduk sebelah dengan Kota Kebalabu. Jadi situlah yang menyebabkan Lo Yunus rasa tidak sedar hati. Bukan tak puas hati, tak sedar hati. Maksudnya kalau tiba-tiba Patani menyerang ataupun tiba-tiba Legeh menyerang, maka dia tidak dapat melepaskan diri. Jadi cari kota yang lain. Maka dalam perbicaraan itu cari kota seberang sungai belah sana. Tujuan pertahanan. Sebab apa? Kalau Legeh dan juga Patani menyerang, mereka terpaksa menyeberangi sungai Kelantan yang besar itu. Nak menyeberangi sungai itu adalah satu halangan lah dari segi ataupun satu benteng pertahanan lah sungai itu. Maka dipilih di seberang sungai belah sana. Maka dipilih kampung Cikgu ini. Lalu dibangunkan kota dan parit istana. Apabila sedia, bertitahlah Lo Yunus kepada sekalian rakyat Kota Kebalabu berubah ke kota baru. Diperbuat itu. Kota inilah pada sekali dipanggil Kota Lama. Jadi kota baru tu bukan kota baru. Yang sekarang ni, kota baru ni maksudnya satu kota yang baru. Di seberang sungai. Di seberang sungai. Tapi terletak dalam kawasan kota baru sekarang ni lah. Iaitu tempat yang kita sebut sebagai Kota Lama sekarang ni. Kota Lama tu tempat istana Kota Lama tu lah. Ataupun dulu dipanggil Kota Pengkalan Galuh kan. Jadi area situ tu tempat bandar baru yang dibangunkan sebagai kota di tebing Sungai Kelantan di sebelah timur. Kota Lama tu tebing Sungai Kelantan di sebelah barat, di sebelah sana kan. Di sinilah, di kota inilah Lo Yunus bertakhta dan menjalankan hukuman dengan adil. Sesungguh pun Lo Yunus menjadi raja di situ dengan adil, tetapi sentiasa dia teringat akan budi, pekerti dan jasa Tengku Sri Mahaja, Perdana Menteri yang tidak berbalas itu. Jadi dia jadi raja dah menetap, tapi dia teringat lagi jasa-jasa Long Ghaffar ataupun Tengku Sri Mahaja Menteri ini kepada beliau. Lalu dijemputlah serta dikurniakan daerah jajahan Kelantan di sebelah hulu mentara Pentunggang. Mana tak? Pentunggang ni naik ke cenderung hijau. Dari situ hingga Air Leleh dan Sungai Kutak hingga ke Sungai Pasir Tumbuh. Dari situ ikut bengkok Sungai Berkelam. Dari situ menerusi Kuala Dua Bacok sampai dari situ ke Pasir Putih Semerak sampai ke Mentara Besut. Tinggallah pemerintahan Lo Yunus di Bukit Batu hingga Mentara Legeh. Di sebelah hulu hingga ke Mentara Pahang. Mentara maknanya sempadan. Tara di situ. Jadi kata Sultan pun panggil. Lo Yunus panggil Long Ghaffar, beritahu dia nak bagi satu kawasan untuk Long Ghaffar memerintah. Jadi kawasannya mana? Daripada Mentara Pentunggang ni, saya pun tak tahu kat mana Mentara Pentunggang. Tapi maksudnya itu tara dia. Tara dia di Pentunggang. Naik sampai ke cenderung hijau. Yang ni pun saya tak tahu kat mana dia. Mungkin di sempadan kawasan di sebelah hulu. Kerana Sultan tu beritahu dia akan beri kawasan di sebelah hulu. Kalau ikut catatan lain memberitahu kawasan Long Ghaffar ni ialah kawasan paling hulu tu di Kuala Sungai Nal. Sungai Nal ni satu sungai di Kuala Kerai. Selepas pada sempadan dengan Macang sekarang ni, kita kira lebih kurang di Bukit Bukit tu? Bukit Sirih kan? Di Bukit Sirih tu ada tempat tu Kuala Nal.
Kuala Nal tu daripada Kuala Nal, Sungai Nal ni sungai ada anak Sungai Kelantan yang menghala ke sebelah timur, dan hulu sungai itu masuk ke Sungai Bakar, Bukit Bakar macam tu kan. Dan sampai ke Hulu Besuk. Hulu sungai itu duduk di kawasan bersempadan dengan Besuk. Maknanya di hulu sungai itu macam dia bertembung antara Sungai Nal dengan Sungai Besuk, di Hulu Besuk ni. Di Jeram, Lata Tembakau tu kan. Sungai Lata Tembakau tu ujung tu dia hampir bertembung dengan Sungai Nal di sempadan. Jadi itulah kawasan mungkin yang dimasukkan daripada Petunggang ke Cenderung Ijuk, kerana itu kawasan hulu dia. Daripada mana sempadan di sebelah selatan tu ialah Sungai Nal. Sampai Kuala Nal setakat tu itu Long Yunus Long Gangkang punya membawa ke Sungai Kelantan sampai ke sebelah atas, dari situ hingga ke Air Leleh dan Sungai Putak. Sungai Putak, Air Leleh, Sungai Putak ni pun belah atas kan. Kemudian hingga ke Sungai Pasir Tumbuh. Sungai Pasir Tumbuh ni mana Sungai Pengkal Datu. Sungai Pengkal Datu sampai ke kawasan Pasir Tumbuh sekarang lah. Maksudnya daripada Sungai Nal terus ke atas sampai ke kawasan Pasir Tumbuh. Kemudian daripada Pasir Tumbuh, bengkang-bengkok sungai berkelam ikut. Masuk Sungai Pasir Tumbuh, Sungai Pengkal Datu tu kau ikut Sungai Berkelam. Atau sebagai sepadan, Sungai Berkelam sebagai sepadan. Dari situ menerusi Kuala Dua Bacok, mana Pasir Tumbuh sampai ke Berkelam, masuk ikut Sungai Berkelam sampai ke Kuala Dua Bacok. Kuala Dua ni kita kira-kira Kuala Dua sekarang lah, dekat dengan Jelawak. Jelawak kan. Kampung Badok tu kan. Kampung Badok simpang ke kiri, kita pergi ke pantai tu Sungai Dua kan. Sampai ke Sungai Dua. Kemudian daripada Sungai Dua terus ke Pasir Putih sampai ke Semeru. Maknanya satu bahagian pantai daripada Kuala Sungai Dua sampai ke Semeru. Itu kira kawasan Long Yunus. Maksudnya daerah yang diberi oleh Long Yunus ni ialah hari ni sebahagian daripada Kuala Kerai atau Macang lah, lebih tepatnya Macang, daerah Macang, daerah Bacok, daerah Pasir Putih, dan sebahagian daripada Kota Baru hari ini, iaitu daripada Pasir Tumbuh sampai ke Melong. Itu kawasan Long Gafar. Kemudian daripada Semerak sampai ke Mentara Besuk, mana Sempadan Besuk. Sempadan Besuk ni artinya sampai ke Pacokan. Daripada Sungai Dua sampai ke Pacokan, kalau ikut pantai kan. Maka tinggallah pemerintahan Long Yunus dari Bukit Patu hingga ke Mentara Legeh di sebelah hulu hingga ke Mentara Pahang. Jadi hak ni Kelantan lain ni daripada Bukit Patu. Saya tak tahu Bukit Patu ni kat mana, daripada sempadan dia terus sampai ke Sempadan Legeh. Sempadan Legeh lah dulu. Legeh ni kita kira sempadan Legeh ni sampai ke Jeli. Di sebelah hulu ni sampai ke Jeli. Jeli itu masuklah kawasan Legeh. Adapun kawasan Kelantan ialah daripada Sungai Golok sampai ke Sungai Padi, daripada Sungai Padi sampai ke Pantai Naratiwak. Itu kawasan Kelantan. Itu Kelantan. Adapun Legeh daripada Naratiwak di sebelah utara ni, Rengit, bawa ke selatan Kota Pasir Mas, ataupun kita panggil hari ni Kota Pasir Mas ni nama dia sekarang ni kita panggil Tanjung Mas. Tanjung Mas, daripada Tanjung Mas terus ke selatan masuk ke Weng, terus sampai ke Jeli, Bukit Bunga, Jeli, sampai ke sebahagian daerah Jeli hari ni lah. Itu masuk dalam kawasan Legeh. Jadi sempadan dia daripada Bukit Patu sampai ke Legeh kata dia. Dan ke sebelah hulu hingga ke Mentara Pahang. Maknanya daripada hulu tu, daripada utara, daripada Kota Baru terus sampai ke Mentara Pahang. Jadi kita pun rupa-rupa memang kita jumpa satu kampung dilepas pada Gua Musang tu kan. Ada kampung nama dia Mentara. Mentara tu rupa-rupanya itulah orang Kelantan sebut Tara. Tara tu maksudnya sempadan. Mentara tu sempadan. Memang situlah sempadan Kelantan kan. Sebab tu nama kampung tu Kampung Mentara. Dekat dengan sempadan tu kan. Kita lepas pada Gua Musang tu kita panggil apa? Lepas Gua Musang RNR tu kan. Kita pun terus lagi
sebelum sempatan ada kampung tu nama kampung Mentara. Itu kampung Mentara. Mentara tu maknanya sempadan. Orang Kelantan pak sebut Tara. Kita bahasa sebut Tara tu kita faham lah kan. Jadi Tara tu maknanya sempadan. Jadi daripada Kota Baru sampai ke Mentara Pahang. Di kampung Mentara tu lah. Di sebelah timur, di sebelah barat sampai ke Sepadan Legeh. Itu kawasan Kelantan. Adapun di sebelah timur daripada Sungai Pasir Tumbuh terus sampai ke Mentara Besut mana sampai ke Bukit Iyung. Dari darat daripada pantai daripada Kuala Dua sampai ke Kampung Pacakan Semerup yang jadi Mentara untuk Besut. Adapun di sebelah atas ni kawasan dia daripada Sungai Putak, Air Leleh, Sungai Putak terus ke Sungai Pasir Tumbuh, kemudian ikut Sungai Berkelam sampai ke Kuala Sungai Dua. Itu sempadan dia. Jadi kawasan daerah Bacok, sebahagian daripada Bacok hari ni, Bacok mana? Bacok Belah Jelawak kan? Belah Jelawak. Kemudian sebahagian daripada Kota Baru, daripada Pasir Tumbuh sampai ke Melor. Kemudian keseluruhan daerah Pasir Putih, jajahan Pasir Putih dan juga jajah Macang. Dan sebahagian daripada Kuala Kerai itu termasuk dalam kawasan kekuasaan Long Gafar. Kalau kita dengar ujung-ujung tu, dia sebut Raja Jeram. Tu kan? Raja Jeram tu yang masa berperang dengan Long Gafar, berperang Tok Jangguk tu, Engku Besar Jeram tu ialah kira keturunan Long Gafar yang masih memerintah ketika itu. Ada pun panglima yang bernama Penghulu Adas yang bersama-sama Tengku Sri Mahathir Perdana Menteri itu pun dikurniakan juga satu tempat bernama Kampung Kadok. Kampung Kadok. Kadok sekarang lah. Jadi panglima, salah seorang panglima yang ikut dalam peperangan ni ialah Tengku Penghulu Adas nama dia ataupun Sultan Adas. Dilantik menjadi penghulu, diberi kawasan Kadok sekarang. Kadok ni maksudnya kawasan sempadan antara kawasan Long Gafar dengan kawasan Kota Baru. Tengah tu Kampung Kadok. Kadok ni termasuk kawasan di Lampuri sampai ke Ketereh sekarang lah. Kan sepadan Macang tu sampai di Bukit Cina kan. Pada Bukit Cina sampai ke di Lampuri, tu kawasan tu dipanggil Kadok. Itu diberikan kepada Penghulu Adas. Lalu sebab itulah anak cucu Penghulu Adas lepas pada dia tu dipanggil Datuk Kadok. Datuk Kadok kan. Datuk Kadok sebenarnya situ Datuk Kadok bila sampai dia di kawasan Bukit Cina, yang baru pada Bukit Cina tu diperintah oleh seorang datuk lain dipanggil Datuk Labok. Datuk Labok. Zaman dulu tu ada jawatan Datuk Labok. Kan? Datuk Labok tu ialah pemerintah bagi kawasan daripada Bukit Cina ke belah selatan mengalir ke Macang. Adapun daripada Bukit Cina ke atas sampai ke Nilampuri itu kawasan Datuk Kadok. Datuk Kadok. Sesungguh pun dikurniakan kepada Tengku Sri Mahathir Perdana Menteri sebuah pemerintahan daratan sana tidaklah berpecah-pecah di asal lain. Begitu juga berbangkit peperangan terpaksa tiap-tiap satu pemerintahan itu membantu tolong menolong dan pertolongan dalam sebarang kesusahan. Kata dia walaupun dibagi kawasan ini Datuk Kadok merintah sini, Datuk Tengku Perdana Menteri di sini, tapi bukan maknanya mereka tu split jadi satu kerajaan lain daripada Kelantan. Masih bawah naungan kerajaan Kelantan, dan bila ada apa-apa peperangan, mereka semua akan terlibat untuk saling membantu. Jadi kata dia, bolehlah pembaca-baca percaya siapa pun dikurniakan oleh Yunus berapa jajahan dan jadikan dua pemerintahan kerana semata-mata budi dan jasa tidak terbalas. Tambahan pula keduanya seperti saudara sendiri. Jadi berilah kawasan-kawasan tu kata dia pada ni sebagai balas jasa. Duka cita kita tidak dapat panjangkan riwayat pemerintahan Tengku Perdana Menteri dan anak-anaknya di Jeram Pasir Putih. Disebut juga Jeram tu kan. Kerana Jeram tu tempat berlakunya peristiwa Tok Jangguk. Sebagaimana pula kejatuhan keturunannya hingga masa kini. Cuma sedikit-sedikit saja kita dapati, iaitu pada masa Tengku Perdana Menteri bertakhta, di situ dibunuhnya seorang daripada anaknya yang perempuan, yang putih tubuhnya, hitam lidahnya, disebabkan satu fitnah. Anak-anaknya lain mengatakan bermukah dengan gurunya. Maka kemudian daripada mati anak itu, tidak berapa lama
ia pun mangkat. Jadi kata tak ada cerita banyak tentang Tengku Perdana Menteri ni, kecuali satu cerita yang agak terkenal ialah dia bunuh seorang anak perempuan dia, kulit putih lidah hitam. Jadi kata anak-anak yang lain boleh jadi fitnah saja. Kata dia satu fitnah buat oleh anak-anak yang lain bahawa anak yang perempuan tu telah bermukah ataupun kita kata berzina lah, berzina dengan guru dia. Maka dia pun bunuh. Tapi lepas peristiwa dia bunuh anak dia tu, tak berapa lama dia pun mangkat. Pasal masa ni Long Ghaffar sudah tua. Dari hari ke hari hilanglah kekuasaannya. Begitu jugalah akhirnya lepas kemangkatan Tengku Menteri, anak-anak juga lepas selepas kemangkatan Tengku Menteri, anak-anaknya telah mulai memecahkan persetiaan menderhaka. Oleh itu kita tinggalkan dan harap pada riwayat Long Yunus yang kita sangat-sangat kendaki pada bahagian berikutnya. Jadi kata dia anak-anak Long Ghaffar ni ada yang menderhaka pada raja dan sebagainya. Akhirnya kuasa dia tu sikit-sikit hilang, habis gitu saja. Maka berakhirlah kisah kekuasaan Long Ghaffar dan keturunan dia di kawasan yang telah diberikan oleh Long Yunus. Adapun kata dia yang kita nak akan fokus dalam perbincangan akan datang ni nanti ialah kepada keturunan ataupun anak-anak kepada Long Yunus yang menjadi raja dan pemerintah negeri Kelantan sehingga hari ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, tadi kita dengar cerita-cerita bagaimana pertarungan yang pertama tentang pesabung ayam akhirnya dimenangi oleh Long Ghaffar. Kemudian dengan bantuan Sultan Terengganu dan juga Raja Reman, mereka telah berjaya mengambil alih kota Kebun Labu atau pemerintahan negeri Kelantan yang dahulunya Long Yunus pernah menjadi pendahari raja situ kata dia. Dan selepas Long Yunus dilantik jadi raja, maka dibahagikanlah negeri-negeri itu ke beberapa bahagian dia diperintah oleh panglima-panglima dia tadi, termasuklah Long Ghaffar dan juga Long Yunus. Long Ghaffar dan juga Penghulu Adas. Kemudian selepas itu Long Ghaffar memerintahlah kawasan dia dengan beberapa peristiwa yang disebut secara ringkas tadi, dan berakhir di situlah pada bahagian yang ke-7 ini. Dan insya-Allah pada sesi akan datang, siri yang ke-28, ke-27, kita akan sambung dengan kisah pemerintahan Long Yunus dan juga kemangkatannya. Itu pada bahagian yang ke-8 nanti kita akan bincang pada kuliah ataupun pada sesi kita akan datang. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekali lagi saya berpesan pada tuan-tuan semua supaya kita sama-sama menjaga SOP dan pastikan tuan-tuan mengambil vaksin untuk menjadi ikhtiar atau satu ikhtiar supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada wabak ini. Di samping kita teruskan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok-tengok jiran sebelah kita, kalau ada mereka yang kesempitan, kekurangan makanan, bantu-bantulah. Kerana sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat kepada, memberi manfaat pada orang lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.